Okay. Pada kelas sebelum-sebelum ni kita tengok kan pasal voltammetry, ada elektrod jenis-jenis dia, dan semua reaction dan elektrod ni yang berlaku, kita punya solution pun, kita punya analyte pun, semua tu berlaku dalam sel dia, sel tu, tak ke pula slide ni. Inilah sel dia, setengah voltammetry tu dia ada juga magnetic stirrer kat bawah. Dan voltammetry yang baru-baru sekarang ni, dia punya stirrer tu ada kat dalam kan. Ada kat dalam sel tu yang boleh berpusing. Sebelum bila kita nak buat sesuatu analisis menggunakan voltammetry, apa yang perlu ada dalam sel tu ialah working electrolyte, electrolyte dia. Kalau tak nanti kita nak spike sampel tu ke mana kan? Dalam sel ni. Kita kena ada working electrolyte ataupun kita panggil sebagai supporting electrolyte. Supporting electrolyte. Sorry, saya silap sebut. Bukan working electrolyte, supporting electrolyte. Working tu electrode. Supporting electrolyte. Supporting electrolyte ni adalah satu solution yang membantu pengaliran apa? Ion, elektron dalam sel tersebut. Dia kena support. Dan supporting electrolyte ni juga, nama pun supporting kan, dia support analisis ataupun reaction yang berlaku antara elektrod dan juga antara working elektrod dan juga kita punya analyte. Dan dia tidak memberikan sebarang efek kepada current tu lah sepatutnya. Tapi bila kita tanpa ada analyte, bila kita scan dia punya potential kan, nak baca berapa potential versus current dia tu, kita kena bila kita scan, bila setiap analisis kita kena scan terlebih dahulu sebelum masuk ke analyte. Nanti akan ada background voltammogram tu. Sama lah macam kita guna alat-alat lain, kita akan run di blank sample dulu kan. Betul tak? Ada blank sample, betul tak? Dalam AS semua dulu. Ingat tak? Betul. So inilah keadaan dalam sel. Kita recall balik electrode, ada reference, counter ataupun auxiliary electrode, then ada working electrode, working electrode ada macam-macam jenis kan. Ada multimode, ada rotating disc, macam lah lagi kita belajar electrode kan. Yang kita nak pilih electrode based on kita punya analyte, kita tengok window of the potential dia, Kemudian ada requirement dia untuk pilih electrode, Alright, ada macam-macam karakteristik lah. Mercury electrode pula ada banyak jenis kan. Ada yang ni multi-mode electrode. Yang ada juga yang rotating disc electrode. Yang ni yang multi-mode ni ada mercury tu ni ada capillary kan, kita boleh drop. Jadikan dia drop mercury electrode. Ingat tak? Drop mercury electrode ada hanging mercury drop electrode HMDE. Right, ni yang drop mercury electrode, yang drop ni dia stop masa reaction ataupun dia keep on dropping. Ingat tak? Dia keep on dropping kan? Betul tak? Betul. Drop tanpa berhenti kan? Dia makin besar dia punya size of the mercury tu, dia akan jatuh naturally by gravity kan? Right. So, ada advantage, ada disadvantage kan? Major advantage of the DMB is the drop has both a smooth and uncontaminated surface. Maksudnya setiap drop baru tu ada uncontaminated surface. So ada ruang untuk reaction berlaku pada permukaan tu. Dan ada SMDE pula, static mercury drop electrode. Dia drop, dia static and size and constant, dan dengan sela masa yang ditetapkan tu dia jatuh. Dia keluar pada capillary pada size yang constant. Kalau drop tadi dia makin besar dan drop kan. Yang ni dia keluar pada size constant dan dia jatuh. Ini dah macam diprogramkan.
pun ada kelebihan, ada kelemahan dia. So biasanya digunakan HMDE, Hanging Mercury Drop Electrode. Drop tu kita kekalkan sampai habis reaction, dan untuk next reaction, next analyte ataupun next series of analyte pada concentration berbeza ke macam mana, then kita tukar drop baru. Okay. The distinction, the hanging mercury drop electrode HMDE produce a partial mercury drop of controlled geometry and surface area at the end of a capillary, in contrast to the dropping mercury electrode. Dia berbeza kan, dia drop ni dia kita tetapkan dia punya size dan juga sehingga reaction tu habis baru kita tukar drop baru. Okay, which steadily releases drop of mercury during an experiment. Disadvantage of DME experiment due to constantly changing surface are not experienced by the HMDE since its static surface area during an experiment. Dia static kan, dan kita buat reaction lain baru kita tukar. Okay, ada multi-mode electrode kan. Okay, semua ni mercury electrode ni kita panggil sebagai jenis dia multi-mode electrode. Ingat bawah working electrode ada dua tadi, multi-mode electrode dan juga rotating disc kan. Okay, ada drop electrode, static mercury drop electrode dan juga HMDE, hanging mercury drop electrode. Tengok multimogram dia tu berbeza-beza kan. Kalau yang keep on dropping ni, okay, dia punya current tu meningkat, bila drop baru dia turun balik kan. Dia meningkat, drop baru dia turun balik. So kalau yang HMDE dia meningkat, dia control size kan. So dia tak pada satu level tu dia static, dia stable surface tu, and then tukar drop baru pun dia start balik dan pada satu hanya pada satu level of current saja, sebab dia size je tu dikontrol. Berbeza dengan DME. Untuk HMDE pula memang kita control size dia dan drop tersebut tak bertukar selagi mana reaction tu yang kita dah programkan dalam komputer instrumen ni, supaya reaction tu tamat selepas beberapa minit ataupun selepas kita tekan button dalam komputer tu, dan dia tukar drop baru. Ada rotating disc electrode ni, okay. Dia working electrode, okay, yang ada kita boleh tukar material dia, okay. This working electrode are used in electrochemical studies when investigating reaction mechanism related to redox chemistry among other chemical phenomena. The most complex rotating disc electrode can be used as a rotating disc electrode if the ring is left inactive during experiment. Okay. Apa antara material yang ada rotating disc electrode ni? Ada masa cakap itu kan, ada carbon, okay, ada glassy carbon kan, dan ada metal-metal lain macam platinum dan sebagainya. Okay, gold pun ada, based on tengok window of the potential. Okay, selection of working electrode, okay, consideration dia, concentration of the analyte. Kalau concentration kita level ppm, so macam mana kan? Instead of kita nak dilute, or kita nak analyze macam tu juga, dan kita kena pilih electrode yang sesuai. Okay, okay, dalam multi-mode electrode tadi, mercury tadi tu kan, ada drop electrode, static mercury drop electrode kan. Maknanya, ingat tak saya cakap itu? Apa limiting limiting apa kita panggil? Limiting current ni kan dalam sel tu. Size mercury tu kan, size drop tu. Jadi kalau drop mercury electrode, size dia besar kan. Maknanya dia keep on dropping, size dia besar. Then kita boleh guna untuk level ppm. Sebab size mercury drop tu besar, so banyak reaction boleh berlaku pada drop tersebut. Level dia adalah ppm, part per million kan. Kalau hanging mercury drop electrode, kecil je size kan kita buat kan, untuk kita dropkan tu. Permukaan surface of the mercury is very small, dan tu level untuk kita analyze level part per billion, ppb kan. So itu pun membranan. Concentration of our analyte pun membranan. Kita nak pilih electrode jenis mana. Okay, kalau rotating disc, okay, ada platinum, dia sesuai untuk organic additive in plating solution. Okay. Ada juga gold electrode, sesuai untuk mercury dan arsenic, okay, dan sebagainya. Nota ni saya dah bagi dalam e-learning ke belum? Belum. Ya ke? Belum Tak apa. Saya bagi nanti. Habis kelas ni. Okay. Kita tengok tadi kan. Ni. Drop electrode. Drop mercury electrode. Level dia ppm. Drop dia besar kan. Nampak tak? Nampak tak?
Nampak. Okey, SMDE pula, tadi apa beza SMDE dengan DME? SMDE ni kita statickan size dia kan. Dia keep on dropping juga tapi kita control size kan. So level dia lagi kecil sikit dia punya drop tu, iaitu low ppm punya level. Maknanya kalau DME ni level sampai 10 ppm, kalau SMDE ni sampai mungkin paling tinggi pun 5 ppm contoh. Okey. Dan HMDE dan RDE. Okey, hanging mercury drop electrode dan juga rotating disk electrode ni level dia 4 per billion dan 4 per trillion. Okey. So apa kelebihan voltammetry ni? Kita boleh buat analisis up to 4 per billion dan 4 per trillion. Okey. Ingat tak dulu belajar analisis introduction? Banyak mana concentration 4 per billion dan juga 4 per trillion. Siapa ajar analisis dulu? Analisis 1 siapa ajar? Prof Wawi. Prof Wawi. Prof Wawi kan? Tegas tak Prof Wawi? Markah kau macam mana dengan dia? Tegas kan? Macam tu lah. Saya pun nak tegas macam tu juga. Okay. Kita tengok juga half wave potential of the light. Ini window dia, window current dia. Window current pula. Window potential dia. Kita nak pilih electrode, juga kita tengok pada kita punya window of potential. Okay, ini saya recall je. Okay. Okay. Ada juga situation kita panggil sebagai high hydrogen over voltage. Okay. Iaitu situasi di mana over potential for gas evolution at various current density. Okay. Dia berlaku juga something kita panggil sebagai over potential due to high hydrogen over voltage. Okay. Tak apalah, kita sentuh lain kali nanti bila saya ajar, bila kita nak start analisis nanti. Okay, reference electrode, okay, provide stable, apa function ni penting korang tahu yang pasal ni situation high hydrogen over voltage tak apa, kita sentuh nanti bila dia dah start masuk the real situation bila analyze guna voltammetry. Yang korang nak tahu sekarang ni function setiap electrode. Reference electrode tu provide, kalau reference provide stable reference potential. Okay. The potential that is cycled in the potential difference between the working electrode and the reference electrode. Faham tak maksud dia? Untuk kita nak stabilize the potential bagi setiap working electrode tu, kita kena control dengan reference electrode. Okay? Itu saja korang nak tahu. Okay? Example dia apa? Yang memang common kita pakai ialah silver chloride macam sebagai tahu sebelum ni lah. Okay. Okay. Ini carbon based electrode. Electrode jenis carbon. Okay, ada counter electrode juga kita panggil sebagai auxiliary electrode. Is also known as counter electrode. Ini purpose dia untuk conduct electricity from the signal source into the solution, maintaining the correct current. Jadi kalau reference electrode, dia nak control apa? Control potential. Stable potential kan, provide stable reference potential. Tapi kalau auxiliary, okay, purpose dia ialah to conduct electricity from the signal source into the solution. Okay, dia provide electric kepada solution dalam sel tu dan maintain current yang sesuai. Okay, so ingat macam tu je, auxiliary untuk maintain correct current, reference untuk provide stable potential. Okay, kita repeat balik tadi. Mercury. Nota yang ni ada repetition sikit sebab saya tak bagi lagi ni. Tak apa, saya boleh bagi. Okay. Ni kita masuk kepada supporting electrolyte. Okay. Tadi saya cakap kan, solution dalam sel tu kita panggil sebagai supporting electrolyte. Dan kita kena prepare sebenarnya supporting electrolyte ni. Supporting electrolyte ni
Dia ada formula, ada resepi dia untuk di-prepare. Kena campur beberapa jenis chemical. Alright. For the assignment, okay, assignment lagi kan. Kita dah ada bagikan grup dalam kelas kita. Belum. Belum Echa dah. Okey, saya silap. Kelas lain dah bagi. Kelas kita ada berapa orang? Sekejap. 3 tu. 38 kan tak? 38. Okey. Saya nak 28 orang 28 proposal. 6 orang sesuai tak? Sesuai. 6 kan? Okey. Saya nak ada setiap grup ada 6 orang dan pembahagian grup tu ni saya tak nak campur geng-geng yang sama ni. Saya nak HR dan juga pembantu kita Marni apa? Marni doktor. HR dan Marni ini saya bagi kuasa veto ni untuk membahagikan grup. Jangan ada geng-geng yang sama. Contohnya geng yang selalu duduk sekali, tak nak. Okay. Contohnya HR selalu geng dengan siapa? Saya tak geng tu. Tak ada geng? Oh, kesian. Lonely. Okay. So, pandai-pandailah HR Marni bagikan kumpulan. Okay. Apa nama ni? Kita ada berapa orang Chinese dan Indian dalam kelas kita? Sabah, Sarawak semua ada? 3 Chinese. Indian seorang. Chinese 4. Okey. Kita nak dalam setiap grup ada pelbagai bangsa. Okey. Macam Echah contohnya Kadazan kan? Dia tak boleh sama-sama Kadazan dalam grup tu. Kena berbeza. Okey, dalam setiap grup tu ada pelbagai kaum, pelbagai jantina. Okey. Tak boleh satu geng grup ni semua lelaki, tak boleh. Satu grup ni tak boleh sama perempuan. Lelaki berapa orang ni kita ni? Wujud ke lelaki dalam kelas kita? Ada 5 kot. Tak lah. Ada 6 orang. 6 orang ada setiap grup pun ada lelaki lah. Okay. Bahagikan. Nanti Echah post dalam grup lah. Pembahagian tu. Echah dengan Marni kuasa veto. Jangan siapa-siapa WhatsApp Echah dengan Marni. Masukkan aku dalam grup ni kali dengan dia ni. Tak boleh. Kalau ada tu Echah print screen hantar kat saya Okay. Baik. Okay, dalam setiap grup, this is assignment pertama grup nanti bila Echah dah declare grup ni dalam WhatsApp group, Echah kena bagi tahu dalam WhatsApp group lah, baru saya boleh endorse grup tu. Baik. Kalau saya dah setuju barulah grup ni boleh berfungsi. Macam apa ni? Rasa macam Perdana Menteri pula. Okay. So, kena setiap grup kena bukan present lah, buat dalam bentuk slide. Apa yang perlu ada, dengar catat Yang pertama, penerangan sendiri based on kau nak refer note pun boleh dengan ayat yang lebih mudah. Apa itu supporting electrolyte? What is supporting electrolyte in a very simple way to explain. And number 2, yang kedua ialah jenis supporting electrolyte yang ada. Okay, dan yang ketiga, sejarah supporting electrolyte tu, siapa yang cipta. Okay. Dan yang keempat ialah resepi untuk buat that supporting electrolyte. Yang kelima, perlu letak reference korang. Daripada mana sumber korang ni? Daripada mimpi ke? Daripada mana ke? Doktor laju sangat. Laju sangat ke? Okay, Balik yang pertama semula, please. yang pertama tadi
Introduction kan. What is supporting electrolyte dalam voltammetri kan. Yang kedua apa? Apa ingat? Jenis-jenis supporting electrolyte, betul tak? Betul. Type of supporting electrolyte. Yang ketiga, Sejarah. History of the supporting electrolyte. Siapa yang invent? Siapa yang cipta lah, okay? Siapa yang memperkenalkan? Okay? Letak gambar kalau boleh kan? Yang klasik-klasik tu kan? Okay, yang keempat apa? Resepi. Resepi dia. Resepi dia, macam resepi masak tu lah resepi dia. Chemical-chemical apa kena masuk, chemical mana kena buat dulu, kena masukkan dulu, berapa dia punya concentration, okay? Volume dan sebagainya. Okay. Yang kelima apa lah sekali? Reference kan. Sumber-sumber kau ambil daripada mana. Reference tu kena ada lah. Kita ni tahun 4 dah ni buat something mesti kena ada reference. Okay. PSM semua dah ada supervisor Dah ada. Happy tak bersama supervisor berbincang? Happy. Happy. Bagus. Ha? Happy. Happy, bagus. Dah dapat tajuk lah masing-masing? Dah. Bagus. So start lah eksperimen kat rumah. Okay. Tinggal tak terbakar je rumah doktor. Oi, jangan kau. Nanti duduk dekat pusat pemindahan kan. Macam mana buat kelas? Bila kita orang boleh balik doktor? Bila korang boleh balik Doktor. akan ditentukan oleh kerajaan. Jangan tanya saya. Okay. So, tarikh yang paling kemungkinan besar lah korang akan dapat balik ke UTM adalah bila? Bulan 1. Bulan 1. Salah, bila diumumkan kerajaan. Baik doktor. Baik doktor. Okay. Baiklah. Tak tahulah, maybe kita jumpa macam ni sampailah korang convo kan, bagi scroll kat dalam webex macam ni. Wow. Sedih kan? Tak adalah. Doakanlah supaya pandemik ni cepat habis. Apakah SOP seperti kerap basuh tangan, macam Datuk Dr. Nisham pula saya kan. Okay. Itu adalah supporting electrolyte untuk assignment. Okay. Untuk kelas ni, kita kena belajar sikit lah. Supporting electrolyte, limitation of migration is achieved by screening the electrode using supporting electrolyte. Maknanya, supporting electrolyte kita ni, okay, boleh jadi juga satu solution untuk limitkan migration. Okay? Migration of what? Migration of what? Migration apa? Pendatang tanpa izin? Ayam. Elektron. Yeah, we are playing with electron kan? A solution which ion do not discharge themselves at the electrode in the experimental condition. Maknanya supporting electrolyte kita ni mestilah terdiri daripada ion yang dia sendiri janganlah pergi discharge electrode kat working electrode tu. Kalau supporting electrolyte kita sendiri yang pergi pandai-pandai pergi buang electrode ke ambil buang elektron ke ambil elektron dekat working electrode, maknanya dia tak boleh jadi supporting electrolyte. Dia kena jadi apa? Doktor nak tanya? Tak boleh. Okey, apa nak tanya apa? Boleh. Doktor nak tanya what is the title of the assignment? Supporting electrolyte je ke? Yes. Okay, alright. Thank you. Hanya berkenaan supporting electrolyte. Okay. So, maknanya kita punya supporting electrolyte ni tak menghasilkan apa dalam voltammogram. Tak menghasilkan peak. Betul tak? Patutnya. Betul tak? Korang dah hilang ke? Betul. Betul. Terkejut tadi ingat tiba-tiba hilang kan? Okay, maknanya kalau kita run, kita scan the supporting electrolyte itself, it should not be any penat lah Melayu-Melayu macam ni tak cakap. Should not be any P. peaks. Yes, betul.
tak sepatutnya dalam kita punya supporting electrolyte tu ada peak sebab kita tak masukkan analyte lagi kan. Tapi kalau ada juga peak, meaning that kenapa? Contaminate. Yes, who's that? Aisyah. Alah, tak ada orang lain tu. Oh, Okey, terima kasih Aisyah. Tepukan tu Aisyah, tepukan semua, tepukan. nombor akaun PNTP tau. Tak dengar lah, tak clear Aisyah, tak clear. Okay. So, kalau ada juga peak, meaning that ada contamination. Ingat dalam voltammetry ni, sebelum nak buat any analysis, any experiment, kena bagi basuh clear betul-betul. The cell tu, okay? Macam sel tu kan yang kaca yang bekas kan. Bukan sekadar macam korang basuh pinggan kat rumah tak bersih pun kan. Bersih kan korang basuh pinggan. Okay? Basuh betul-betul. Yang pertama basuh, buang dia punya yang kita nampak punya apa nama ni, contaminant. Yang kedua kena bilas dengan distill deionized water whatsoever supaya kita yakin betul-betul dalam sel kita tu tak adalah contamination kan. Kalau air pipe ada contamination tak? Of course lah, ada daripada metal sebagainya kan. Lepas tu kena guna distill deionized ke ultra pure water sebagainya. Dan kena basuh apa lagi? Electrode tu. Satu, reference electrode kena basuh after experiment. Working electrode kena basuh lagi dengan distill water, deionized lah, distill deionized water, ultra pure sebagainya. Sampai kita yakin dah tak adalah contaminant daripada eksperimen yang dibuat sebelum ni dekat electrode tu. Dan barulah kita boleh masukkan. Okey, sebelum kita nak masukkan supporting electrolyte tu, kita ambil kita punya supporting electrolyte, kita bilas dulu sel tu. Bilas dulu, kita buang. Okey. Dan barulah kita masukkan supporting electrolyte kita dengan volume yang sesuai. Okey. This electrolyte is added at high concentration to the sample and could not be a simple salt. Could be a simple salt or acid or base or also a buffer solution or a chelating agent. Okey, apa tu chelating agent? Yang ni siapa dapat jawab, dapat hadiah misteri bila kita jumpa face to face nanti. Apa tu chelating agent? Lima. Dia yang engulf apa metal tu kan. Dia catch metal tu. Siapa tu? Mestilah Aisyah Syazwani. Okay. Dua dah. Tak ada, satu baru. Okay, betul Aisyah. Yang chelating agent ni yang compound yang molekul dia boleh pegang metal ataupun kita boleh grab the metal. Dia bukan satu reaction yang ionic tau. Tapi dia somehow macam seakan complex reaction dah. Okay. Contoh chelating agent yang paling powerful. EDTA. Siapa tu? Amalia. Okay, Amalia. So Amalia pun dapat hadiah juga Okay. So ni tu je hari ni, dua je hari ni. Dah tak nak tanya lah. Okay. The supporting electrolyte surrounds the electrode with ions having the same charge of the depolarizing agent, reducing in this way the electrostatic attraction towards the latter. Okay. Supporting electrolyte ni dia surround electrode tu dengan ion yang ada charge yang sama. Sama dengan apa? Depolarizing agent. So function dia apa? Dia reduce, okay, reducing in this way the electrostatic. Dia reduce electrostatic attraction. Dekat mana? Kat mana? Dekat electrode. Betul. Okay, kat electrode. Okay. So supporting electrolyte pun kita kena pilih juga. Okay. Be chemically not reactive. Okay, supporting electrolyte dululah tak reaktif. Do not interfere with the diffusion and with the electron exchange on the electrode surface. Supporting electrolyte kita tak boleh mengganggu, okay, electron exchange pada electrode, permukaan electrode kita. Kalau dia mengganggu, so it's not good
supporting electrolyte. Have a similar discharge potential. Okay, discharge potential at least 100 to 200 millivolt. Apa tu discharge potential? Have an high ionic conductivity and guarantee a low electrical resistance. Okay. Siapa boleh jawab? Ni pun ada misteri sikit. Apa tu discharge potential? Potential di mana Dengan ion Google. tu discharge. Ha? Potential where the ion is discharge. Maksudnya dia tak ada charge. Potential where the ion Ion is discharge. discharge. Tak clear. Boleh Syafiq clearkan lagi? Maksudnya ion tu dia apa? Maksudnya dia macam nak cakap discharge lah. Ion tu dia akan hilangkan charge dia. Maksudnya? Maksudnya macam Siapa nak try? The potential required untuk discharge ion kat elektron tu. The potential require Untuk discharge untuk discharge apa? Nida. ion. Ion daripada mana? Di apa? Di ya. Apa maksud? Kita punya supporting electrolyte sepatutnya mempunyai discharge potential yang berbeza. Berbeza dengan apa? Maksudnya reading dia sama dengan analyte Betul. Who's that? Munir. Munir. So Munir pemenang hadiah ketiga kita pada hari ini. Okay. Dan hadiah tersebut boleh berkongsi dengan Syafiq. Okay. Yang seterusnya, have an high ionic conductivity and guarantee a low electrical resistance. Dia perlu mempunyai conductivity ion yang tinggi dan menjamin apa tu? Resistance apa? Resistance bahasa Melayu? Rintangan elektrik yang rendah. Have a high ionic conductivity and guarantee a low electrical resistance. Sebab apa kriteria paling utama kita nak dalam sel kita? Kita nak supaya analyte kita tu berada dalam bentuk ion, kan? So sebab kita nak analyte kita dalam bentuk ion, sebab kita nak tengok reaction dia tu dengan elektrod. Okay? Dan dia tak boleh juga jadi satu solution yang ada high electrical resistance. Okay? Mana dia menghalang kepada pengaliran arus elektrik. Itu pun kita tak nak juga. So sebab tu kita panggil dia supporting electrolyte. Dia memang support gila lah. Support betul lah. Tak main-main yang support lah. Okay? Sebab tu dia ada kena ada resepi dia yang betul. So resepi yang betul ni saintis-saintis sebelum ni dah discover macam mana cara nak sediakan supporting electrolyte yang sangat supportive untuk reaction berlaku dalam sel. Dia dah buat baik punya kan dengan supporting electrolyte tu tak munculkan peak, dia boleh support ionic conductivity dengan baik, dia bagi high electrical dia bagi low electrical resistance, supaya kerja dia senang je supporting electrolyte, memudahkan pengaliran elektron antara analyte dan working electrode. Faham?
Hilang dah semua student aku ni. Okay, ada lagi. Okay. Purpose of the supporting electrolyte. Increase the conductivity, of course. Okay, and then yang ni korang kena tahu juga. Adjust the pH. Okay. Dia, supporting electrolyte kita ni, kita boleh adjust pH dia. Any reaction yang kita nak buat dalam voltammetric cell ni, kita nak tengok pada pH yang berbeza. Okay. Sebab pH yang berbeza ni akan memberikan kesan kepada kita punya voltammogram. Maksudnya kesan kepada pengaliran elektron. Pengaliran elektron dalam antara analyte dan juga working electrode. Okay. Ada setengah analyte dia sangat peak dia sangat tinggi, sangat kita nak peak yang sangat baik, sangat tinggi walaupun dengan low concentration pada pH acidic. Okay. Ada setengah analyte dia peak sangat bagus pada pH basic kan. So depend, dan kita kena test dalam every experiment on how on analyzing the kita punya analyte tu. Kita kena test pada various pH, nak tengok the first step tu kita tengok pH yang mana yang reaction kita punya voltammogram paling okey. Katakan saya punya reaction nak detect cadmium, pH 2 paling bagus. So saya kena prepare pH 2 lah for the rest of the experiment, sebab kita kena constantkan pH tu kan, supaya kita nak, takkanlah kita nak buat test daripada pH berbeza, nanti peak kita tu, voltammogram kita berbeza lah juga, ada kesan kat situ. So kita kena maintain, katakan pH 2 bagus lah, kita punya voltammogram respon dia dapat peak yang tinggi. So kita maintain kita punya reaction pada pH 2. Okay. And then purpose of supporting electrolyte juga untuk complex the analyte. Okay. Analyte kita tadi ni, kita tak nak dia ada ionic reaction dengan supporting electrolyte, tapi dia komplekskan je. Ada beza tak? Komplekskan dengan dia jadi bond secara ionik. Beza tak? Tadi kan Echah sebut tadi, faham tak tadi yang kita nak kita punya supporting electrolyte ni is in the form of chelating agent. Macam EDTA. Kan? Tapi taklah sekuat EDTA. Okay? Maksudnya dia kita tak bond. Macam tu ke? Kita tak bond. Kita tak nak kita punya supporting electrolyte ni bond secara ionik dengan kita punya analyte. Kenapa tak nak? Sebab nanti susah kita nak lepaskan lah. Dia dah terlalu cintakan kita punya analyte, dia tak nak lepaskan kepada working electrode. Okay? Tapi kita nak dia berkawan so-so je dengan kita punya analyte. Kita nak kita punya supporting electrolyte ni janganlah terlalu BFF sangat lah kan. Kenal gitu-gitu je. So, dia punya bond tu tak terlalu kuat. Dia hanya kompleks. Macam chelating agent, dia hanya satu bond yang tak kuat. Okay? Tak terlalu kuat dengan kita punya, katakan chelating agent kita ialah sodium acetate. Okay? So that acetate, sodium acetate tu, that acetate ion tu akan bentuk satu kompleks dengan cadmium. Katakan cadmium. Dan dia tak terlalu kuat dengan bond dengan cadmium tu. Bila sampai kepada, bila di stir kan dalam supporting electrolyte tu, bila sampai dekat working electrode, dia boleh pergi kepada working electrode. Bye bye supporting electrolyte kan. Faham tak? Faham? Faham tak tu? Okey, kita tak nak bonding yang kuat. Okey, kita nak komplekskan je. Okey, and then kita punya supporting electrolyte juga perlu untuk increase selectivity. Okey. Masking of the interfering elements. Apa maksud dia tu? Selectivity ni maksud dia, kita punya supporting electrolyte ni perlu meningkatkan selectivity macam mana? Yang pertama, selectivity ni ialah keupayaan sesuatu analisis ataupun instrumen tu untuk membezakan antara analyte, betul tak? Antara cadmium dengan lead. Okay? Antara cadmium, lead dengan metal lain lagi, copper. Kita tak nak
peak tu muncul pada tempat yang sama. Macam mana kita nak tahu tu peak apa kan? That is selectivity. Dia unique for every analyte kan. Selective. Okay. Faham tak? Faham tak? Betul. Maknanya supporting electrolyte kita ni dia kena increasekan selectivity. Dia tak boleh decreasekan selectivity. Jangan kerana kita punya supporting electrolyte, peak kita bagi analyte yang berbeza muncul pada tempat yang sama. Contoh. Sebab tu recipe of the supporting electrolyte ni kena betul lah supaya selectivity tu tidak menjadi semakin menurun. Okay. Contoh bila dia bond dengan bila supporting electrolyte kita bond dengan cadmium, lead dengan copper, okay, bonding tu menyebabkan ketiga-tiga metal ni muncul pada peak yang sama. Tak boleh macam tu. Okay, so supporting electrolyte mestilah meningkatkan selectivity, bukannya menurunkan selectivity. Okay. Oh, dah pukul 11.20. Tak apa. Okey, dalam kita punya sel tadi, okay, benda yang paling mengganggu the analysis is oxygen. Kita tak nak ada dissolve oxygen dalam kita punya supporting electrolyte dan juga kita punya analyte kita pun kita tak nak juga ada dissolve oxygen. Bear in mind, dalam setiap solution, of course, ada dissolve oxygen. Ada juga apa lagi? Dalam kita punya ambient air ni ada gas apa? Number one, oxygen kan? Nitrogen. Number two ada apa? Nitrogen dioxide. Nitrogen. Carbon Dan- dioxide. dan carbon dioxide. Okay. Antara single gas yang ada ialah oxygen dan Carbon dioxide. nak single element gas. Oxygen dan Nitrogen. nitrogen kan. Nitrogen. Kalau carbon dioxide dia ada CO kan. CO2 kan. Jadi kalau single element punya gas ada oxygen dan nitrogen. Nitrogen tak ada masalah, tak mengganggu. Tapi oksigen mengganggu. Oksigen akan mengganggu. So dissolve oxygen dalam supporting electrolyte, dalam analyte, kita kena keluarkan dia. So dissolved oxygen must be removed from the polarographic cell because oxygen gives two polarographic waves when it is reduced first to hydrogen peroxide and then to water. These waves give rise to huge diffusion current which might interfere the analysis. Senang cerita, oksigen ni kalau ada, sama ada dia reduce, okay, kepada hydrogen peroxide ataupun kepada air, kedua-duanya tu mengganggu kita punya analisis. Okay. Sebab apa? Sebab dia bila reduce apa berlaku? Masuk reduce. Diambil elektron tu, betul tak? Betul. tak? So then Betul. apa berlaku? Elektron tu sepatutnya kita nak analyte kita yang ambil. Sekarang ni oksigen pula ambil. Oksigen yang ada dalam air tu. Dan kita tak tahu pun berapa banyak oksigen ada dalam air tu. Kalau kita tahu, senang kita nak correctkan balik dalam watermogram, betul tak? Tapi kita tak tahu berapa banyak yang ada. So apa cara paling senang dalam apa nama ni, solution, biasanya ada oksigen dan juga nitrogen yang larutkan. Nitrogen tak mengganggu, tapi yang mengganggunya ialah oksigen. So kita pushkan oksigen tu, push yang maksud push kan, terbuang, eliminate kan. Dengan cara apa? Dalam setiap alat voltametri kita kena ada gas nitrogen. Ada tong gas nitrogen dekat belakang voltametri ini. Yang main function of the nitrogen is before kita nak start analyze kita punya solution, kita punya analyte semua ni. Okay. In fact, masa kita letak hanya supporting electrolyte pun, belum letak analyte lagi, kita kena push dengan nitrogen dalam tu. Ada beberapa minit yang kita perlu push. Biasanya kita buat dalam 5 minit. Kita pushkan. Ada bubble lah, maknanya dia ada tube masuk dalam kita punya sel.
ke bawah sel lah kan, dan bubble nitrogen akan dimasukkan dalam sel, dan ada stirring juga berlaku masa tu. Itu before eksperimen, before analisis, kita buat purging dulu. Kita nak pushkan apa? Pushkan oksigen. Pushkan oksigen menggunakan nitrogen. Sekarang ni di molekul-molekul air tu kan, dan molekul-molekul kita punya supporting electrolyte dan analyte sebagainya, biasanya tengah-tengah antara ruang molekul tu ada oksigen. Kalau kita buang oksigen tu, kita ganti tempat tu dengan apa? Dengan apa? Nitrogen. So nitrogen dia tak akan mengganggu dalam containment reaction. That's why dalam voltammetry ada purging proses akan dibuat. Kita purge oksigen menggunakan nitrogen. Okey. Faham tak? Faham, Doktor. Okey. Dan function kedua nitrogen ni, okey. Nak bagi ada function kedua. Ingat tak dekat kita punya drop mercury electrode, kita punya static mercury drop electrode dan juga hanging mercury drop electrode, kita kena selalu dropkan mercury tu kan? Betul tak? Betul, Doktor. So process to change the drop, okay, kita perlukan pressure kan? So this nitrogen pressure ni digunakan juga dalam mercury punya apa nama ni, ada dua type of electrode kan, rotating disc dengan apa? Recall balik. Apa nama drop, apa nama kita punya electrode? Ada dua jenis, working electrode, rotating disc dan juga multimode. Dekat multimode tu kita masukkan juga aliran gas nitrogen. Function dia supaya kita boleh control the pressure untuk tukar drop electrode. Okay. Maknanya ada dua function nitrogen gas dalam voltammetry. Yang pertama, of course, kita nak pushkan oksigen dalam sel untuk gantikan nitrogen. Yang kedua adalah untuk control pressure dekat multimode electrode. Okay. Boleh tak kita gunakan oksigen untuk sebagai satu pressure gas untuk multimode electrode? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab nanti dia react dengan mercury tu. Siapa tu? Okay, bagus Echa. Maknanya kalau kita guna oksigen tu react dengan mercury tu, tak ada guna dah mercury electrode kita tadi. Okay? Sebab dah oxidize. So kita guna nitrogen. So dua function nitrogen dalam voltammetry. Yang pertama ialah untuk purgekan oksigen dalam sel. Yang kedua untuk control the pressure dalam multimode. Multimode apa? Multimode electrode. Yes. Good. Tak bergerak dah slide ni. Mungkin ini petanda suruh kelas habis kot. Sudah tak bergerak dah. Okey, tengok kat rajah tu kan. Electronically controlled mercury drop dispenser. Meaning that kita boleh control dan to apa nama ni, to adjust the pressure, dan yang bagi pressure tu ialah nitrogen gas. Dan nitrogen gas dia masuk untuk purge. Okay. Dan juga bila dia keluar bubble tu, dia ada juga penutup ke atas sel ni, ada lubang lah untuk nitrogen tu keluar balik, yang excess nitrogen. Okey. Okey, sekadar itu saja kelas untuk hari ini. Saya dah ambil masa ekstra setengah jam sebab saya awal tadi start lambat. Okey. So siapa yang belum scan lagi, ada lagi tak belum scan? Saya belum scan.
Okay, saya sharekan ya. Saya sharekan lama apa ni? Doktor, saya nak tanya assignment tu hantar bila tu? Kejap Assignment tu saya nak by sebelum kelas minggu depan. Masa kelas tu saya nak setiap group present. Next week Sunday. Next week Monday. Monday kan kelas kita? Monday. Okay, scan. Alright, kalau tak ada apa-apa, kita... Ada soalan tak? Ada soalan tak? Dia. Tak ada Kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sorry kelas. Ini scan kod lain ni. Ini sepatutnya. Siapa yang salah scan tadi? Scan sekali lagi. Tadi kelas lain tu. Nampak tak? Nampak? Kalau Apa, kita apa, buat apa? presentation, Apa? kalau kita buat hari Khamis ni boleh tak? Kita extend sikit. Nak extend sikit. Sebab Boleh kita lah. orang sebenarnya ada submission chapter 1 nanti hari Selasa. Jadi diorang tengah Buat lah tu. Okey, tak apa. Khamis. Boleh. okey. Terima Okey. kasih. Sama. Dan scan ni, tadi saya salah bagi tau. Saya bagi QR lain. Yang ni QR yang betul. Okey, kalau tak apa-apa lagi, jumpa lagi Alright. Terima kasih, Doktor. Sama. Alright, terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Salam. Sama. Terima kasih, Doktor. Sama. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Doktor. Welcome.